Ramai di kalangan kita yang trauma. Ada macam-macam jenis trauma. Trauma kepada pakej umrah pun satu hal, trauma kepada ustaz-ustaz pun satu hal, trauma kepada ejen-ejen umrah pun satu hal, trauma kepada umrah itu sendiri pun ada juga. Kan apa salah lah ibadah umrah tu sampai dia pun kena trauma juga kan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah bersama lagi dalam podcast yang terbaru bersama saya Muhammad Nur Azwan bin Muhammad Azam dan saya juga Muhammad Farid Masri, CEO Salam Hijrah Holiday. InsyaAllah hari ini kita nak bercerita pula tentang trauma penipuan syarikat umrah ataupun trauma penipuan pakej umrah. So sebagaimana kita maklum pada hari ni, saya tak perlu ceritakan lagi, saya tak perlu nak huraikan lagi, memang semua dah tahu benda ni dah jadi satu trend, dah jadi satu cakap-cakap di media sosial dan semualah orang tak ada, orang kata tak sembunyi-sembunyi dah Sebelum-sebelum ni yang kita dah cerita podcast yang sebelum ni, orang dah tahu pakej sana sini, tipu sana tipu sini, dan macam-macam lah, dan macam-macam benda lah yang kita boleh simpulkan pada hari ini. Kita nak sekali lagi kita nak bukan kita nak bongkarkan, kita nak penjelasan, kita nak sama-sama kita ambil sedikit manfaat ataupun sedikit ilmu untuk kita jadikan bekalan macam mana kita nak memilih pakej umrah yang benar ataupun yang sesuai dengan kita, supaya kita tak, orang kata, supaya kita tidak ditipu bulat-bulat lah. Betul. Begitu, seperti mana kita sendiri boleh nampak hari ni, ramai di kalangan kita yang trauma. Ada macam-macam jenis trauma kepada pakej umrah pun satu hal, trauma kepada ustaz-ustaz pun satu hal, trauma kepada ejen-ejen umrah pun satu hal, trauma kepada umrah itu sendiri pun ada juga. Kan apa salah lah ibadah umrah tu sampai dia pun kena trauma juga kan. So disebabkan itu jugalah kita bawakan topik ini hari ni, supaya kita tak pukul rata lah kita tak letakkan trauma kita itu bukan pada tempatnya. It is okay sebenarnya untuk kita takut dan berhati-hati, tapi jangan sampai trauma kita itu menjadikan kita jauh daripada agama, jauh daripada ibadah, sehingga kita di dalam satu bahagian dinamakan sebagai lari dari ketaatan. So itulah yang kita nak bawakan hari ni. Okey, Ustaz Azwan, so macam mana apa yang kita nak bincangkan ni? Kita tak nak benda ni menjadi satu, orang kata, sampai orang tak nak pergi umrah. Betul. Sebab apa? Betul. Sebab takut dengan travel agency. Kita bercakap dari sudut apa yang kita sendiri hadap. Mesej-mesej orang ramai, prospek umrah kita, ada yang WhatsApp kita untuk tanya pasal umrah, kemudian pertanyaan-pertanyaan tu dah sampai tahap kita boleh kategorikan sebagai paranoid. Kan dia takut tak tentu hala, tak ada apa pun. Kita doing a normal thing, a normal practice, satu muamalah yang standard pun dikategorikan sebagai niat tipu saya ni, macam tu kan. Sampai tahap macam tu jadinya. Betul. Sampai yalah, orang takut, macam-macam pertanyaan tu dah jadi macam, kalau kita cancel macam mana, kalau ini macam mana kan, kalau polisi pemulangan macam mana. Jadi banyak sangat. Kita boleh kategorikan sebagai industri ni, industri yang sekarang diselubungi dengan ketakutan. Yalah, betul. Kita boleh kategorikan ketakutan kita, pertama mungkin pada syarikat umrah itu sendiri, ataupun yang kedua kita boleh katakan jemaah takut kepada ejen yang menjual pakej tersebut. Boleh jadi juga. Dan sebab ejen memainkan peranan. Ejen adalah dia punya
frontliner yang kaki menjadikan dia pilih. Dia sebenarnya tak pilih sangat pun syarikat tu, bukan kenal, bukan heran pun syarikat jenama A, jenama B kan. Dia pergi sebab ustaz tu, sebab ejen tu kan. Ejen ni lah yang manis mulut, pap dia kena. Memang dia nak marah syarikat dah lari. Nak marah ejen pun lari. Ini yang boleh kita kontrol. Kata ketakutan kepada ejen, ketakutan kepada travel agency ni bagus sebenarnya. Dia bukan satu benda yang tak bagus, dia bagus supaya kita berhati-hati. Tapi jangan satu lagi ada jenis ketakutan juga. Jangan takut sampai tak pergi umrah. Betul. Jangan sampai duit ada kan. Tapi sebab takut sangat-sangat, pening sangat-sangat nak pilih, lalas tak. Yang kita pergi ke Tokyo lah sudah. Jangan sampai tahap tu lah. Silap iklan dia tengok, dia pergi Hanyai. Betul. Ya, itulah yang kita orang kata dia menjadi satu orang kata pada hari inilah masyarakat kita, orang ramai berhati-hati kan. Sampaikan di media sosial pun, kalau perbincangan kita boleh masuklah mana-mana grup, boleh join lah. Kalau paling mudah grup umrah macam tu kan, ramai sangat membincang, kadang-kadang sampai yang tak masuk akal. Dia yang bahayanya lah Ustaz Azwan. Saya nampak trend takut ni. Yang bahayanya adalah apabila orang melihat orang lain jual package. Saya bukan nak rendahkan package percutian lain, tidak. Tapi bila mereka melihat package percutian lain itu lebih baik daripada umrah, sedangkan dia sendiri belum pergi umrah ni. Kan? Betul. Dia nampak macam pening sangat umrah ni, kita pergi Krabi lah. Kan? Ini bahaya. Betul. Benda ni kita kena ambil serius lah. Kita kena letakkan kerisauan kita dekat sini. Bila orang dah tak percaya lagi dengan industri umrah, sehingga akhirnya dia membawa kepada macam Ustaz Azwan cakap tadi itulah, dia tak nak dah, dia tak ada rasa nak pergi umrah. Dan kita kena tahu ini adalah ruang yang besar buat iblis dan tenteranya syaitan kan. Untuk alihkan niat baik kita, niat murni kita nak pergi umrah bersama dengan keluarga, yang akhirnya kita tukar pergi melancong ke Vietnam pula. Kan? Salam hijrah kita ada buat ke Medan, kita ada buat ke Hanyai. Tapi kita tak nak orang sampai nampak dealing dengan pelancongan-pelancongan yang lain ni lebih menarik dan lebih dipercayai berbanding umrah kan. Sedangkan penilaian kita sepatutnya diletakkan pada elemen-elemen tertentu saja, bukannya secara pukul rata. Betul. Ada perbezaannya lah melancong ke tempat lain dan juga menunaikan ibadah umrah ni. Ada cabaran-cabaran dia yang kita tak boleh menjadikan dia sebagai satu comparison yang sama rata. Betul tak Ustaz? Kita tak boleh nak cakap begitulah. Dia sebab menipu untuk pelancongan ni, pelancongan lain selain umrah ni, dia tak nampak jahat sangat. Tapi bila satu orang menipu kerana untuk umrah, haji, dia akan dilihat sebagai satu orang yang terlalu jahat. Benda baik pun nak menipu, sedangkan dua-dua menipu juga. Betul. Kan? Sama ada kau menipu untuk pelancongan, kau menipu untuk Krabi, kau menipu untuk umrah. Menipu tetap menipu kan. Betul. Jangan tempelkan agama dalam bab ni, kerana menipu tu adalah kejahatan yang mutlak kan, dalam seluruh keadaan sekalipun. Melainkan bagi yang menipu dalam hadis, kerana Nabi SAW sebut, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu 'alan nar, maq'adahu 'alan nar. Siapa yang berdusta atas nama aku dengan sedar, dengan sengaja, maka dia telah tersedia baginya tempat duduk di neraka. Kan? Tapi kalau menipu dalam perniagaan, kita kena nilai dia sebagai menipu dari elemen penipuan dia tu saja. Dia bukanlah menipu yang ini lebih teruk daripada menipu yang ini. Kan? Betul. Kan? Dia scam dalam bab ini lebih teruk daripada scam yang ini. Betul. Bagi saya tak betul lah, tak betul. Dan jangan sampai kita meletakkan industri umrah ni sebagai industri yang tak boleh lagi dipercayai, dan itu yang kita sedang cuba fight sebenarnya. Dia orang yang terlibat, bukannya industri itu. Orang yang terlibat ni nak tipu kat mana-mana dia tipu. Betul. Kalau dia masuk, dia seorang penipu, dia tengok ada ruang dalam industri umrah yang dia boleh masuk dan dia boleh tipu. Dia jadilah ditipu kat situ. Kalau ke Krabi dia boleh tipu, dia masuk kat situ, jadi penipuan sampai ke Krabi. Kalau dalam industri umrah adanya orang yang dia tipu jemaah, tipu staff, macam-macam dia tipu kan. Staff pun kena tipu kan. Orang yang segala sudut dia tipu kan. Dan kita kena tahu yang
penipuan yang dilakukan itu tidak mewakili mana-mana badan yang terlibat dalam urusan umrah haji Malaysia pun. Betul. Tidak, dia melakukan penipuan itu atas kapasiti individu. Betul. Dia melakukan perbuatan itu atas kapasiti dirinya sendiri yang memilih untuk menjadi penipu. Betul. Bukan mewakili kepada seluruh industri. Yang ini kita kena perbetulkan, dan ini yang kita nak bawakan hari ini lah. Kita nak tuan-tuan dan puan-puan faham betul-betul. Cuma kita faham dari sudut traumatism yang menyelubunyi para jemaah prospek bakal tetamu Allah ni, menjadikan mereka pening nak pilih. Ustaz Azwan, nak pilih macam mana nak pilih ni, sampai tahap ada yang tulis dalam Facebook tu, yang dalam komen kita di YouTube dalam podcast kita yang podcast sebelum ni dia ada tulis yang package mahal pun menipu juga. Dia ingat yang mahal tu dah betul tapi tipu juga. Kita pula bincangkan hari tu, ada yang ditulis dia bayar berapa, 20,000 kan, lebih kurang 20,000. Tapi akhirnya dia tetap bertipu. Kan, maafkan saya bukan gelakkan dia, astagfirullah. Cuma keadaan itu memang betul-betul menjadikan jemaah, bukan jemaah saja, dengan kami pening. Betul. Kan? Apa punya cap ayam penipu ni kan, dia boleh sanggup begitu. Tapi itulah yang kita nak sama-sama bawakan kepada jemaah semua, kepada tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Kita kena perhalusi satu persatu. Dah sampai masanya kita kena serius untuk tidak sewenang-wenangnya memberikan ruang kepada penipu-penipu ini yang mereka daripada awal sengaja jual murah untuk collect deposit. Kemudiannya dia dah ready, dah standby, dah plan. Betul. Untuk tambah charge penambahan, letakkan charge penambahan kepada para jemaah. Betul. Yang ini kita kena serius untuk berhalusi. Ini orang kata memang dirancang. Betul. Kita dah react, kita dah kupas pada perbincangan yang sebelum ni bagaimana kita nak tengok, kita kata kalau package letak pada harga yang murah, kita kena tengok pelbagai sudut. Kalau kata letak pada satu harga yang kita kata munasabah, kita kena tengok juga pada sudut yang lain pula. Betul. Bukan macam Ustaz cakap tadi lah, bukan nak kata letak package mahal tu dah totally okey, itu betul. Tidak. Dia ada lagi penilaian lain. Memang agak rumit, agak rasa macam ini bukan kerja jemaah ni. Tapi itulah realitinya pada hari ini, yang kita katakan semakin mudah satu benda, macam industri umrah, semakin ramai orang nak pergi, semakin mudahlah orang yang akan datang untuk ambil kesempatan. Begitulah. Betul. So kita nak tengok salah satu daripada cara kita nak melihat macam mana kita nak mengelakkan daripada kita menjadi mangsa-mangsa penipuan ni. Antara paling mudah dan paling ramai orang kongsikan adalah kita tengok syarikat itu sendiri, sama ada berlesen ataupun tidak berlesen. Ini antara salah satu daripada faktor terpenting kita nak tengok. Betul tak Ustaz? Kita nak tengok. Kita juga ada dapat beberapa komen mengatakan bahawa syarikat berlesen juga sebenarnya tak boleh dipercayai. Saya setuju. Betul juga. Kalau kita letakkan lesen hanya semata-mata syarat. Kalau kita letakkan syarat untuk kita pilih jemaah, untuk pilih package umrah adalah daripada syarikat berlesen, salah. Tapi apa yang sepatutnya kita buat adalah kita memastikan syarikat itu adalah syarikat yang berlesen, dan itu adalah salah satu daripada penilaian kita. Bukan satu-satunya penilaian mesti berlesen, tapi daripada penilaian-penilaian kita, salah satunya dia mesti berlesen. Kenapa saya kata kena ada lesen? Tuan-tuan dan puan-puan azakumullah, kita kena tahu, kita bermusafir, kita berurusan dengan satu urusan yang serius. Harganya bukan ratus-ratus, bukan puluh-puluh ribu. Betul. Dan kemudian kita bermain dengan nyawa. Kita bermain dengan percaturan masa dan pengorbanan. Dan sekiranya berlaku sesuatu, maka undang-undang apakah sebenarnya yang akan menjadi kita kata sebagai pertahanan ataupun sesuatu yang boleh kita perjuangkan dari sudut undang-undang, legality. Tapi kalau kita pilih
syarikat yang kita nampak macam bagus semua tapi tak ada lesen, maka kita perlu clear that benda ini adalah benda yang kita sedang mempertaruhkan Kita letakkan diri kita, diri kita dan keluarga yang kita bawa untuk umrah itu di atas pertaruhan yang tiada pentasnya. Ya. Tak ada undang-undang, tak ada syarat, tak ada ketetapan, tak ada akta yang akan melindungi kita. Ya. Betul. Kita nak faham konsep tawakal. Tawakal itu perlu ada usaha dan usaha itu perlu dengan caranya. Tapi kalau usaha kita pun tak kena dengan cara ni, macam mana kita nak kata kita tawakal? Betul. Kan? Jadi pastikan yang pertama, syarikat yang kita pilih itu mesti ada lesen. Isu syarikat berlesen yang menipu, kita kena kembali kepada perkataan saya tadi. Penipuan itu dilakukan oleh individu dan itu dilakukan di atas kapasiti individu. Betul. Bukan mewakili akta mana-mana, bukan mewakili persatuan mana-mana, tidak juga mewakili industri. Industri ini tertubuhnya industri ini dengan kesucian, dengan keikhlasan, maka yang merosakkannya adalah individu, bukanlah keseluruhan pengamal industri. Ya, betul. Betul. Kita kata salah satunya adalah mesti ada lesen. Dan walaupun ada lesen, kita tak boleh nak kata macam pukul rata ada lesen tak akan menipu, tak. Tapi inilah kriteria pertama yang kita kena tengok. Betul. Ini kita tengok dulu. Nak tengok dulu lesen. Betul. Seperti Ustaz cakap tadi, ada undang-undang yang akan melindungi kita kalaulah ada apa-apa yang berlaku. Salah laku, salah guna, salah term ataupun betul. Tindakan yang dilakukan oleh syarikat, maka kita ada undang-undang yang akan protect kita. Adalah benda yang kita boleh selamatkan lah. Dan daripada kita memilih satu travel ataupun mereka yang menguruskan, yang buat servis, buat perkhidmatan dalam industri umrah ni, tidak ada apa-apa, main-main buat saja, kita dah tentu tidak ada perlindungan. Kalau kita nak bawa benda ni ke atas ataupun nak fight, nak lawan pun rasa macam kita cakap pergi dengan siapa kan? Pergi dengan travel ini. Macam mana kita nak claim pergi dengan travel ini sedangkan travel ini sendiri tidak berdaftar dengan, kalau di Malaysia dengan Motek lah, dengan industri pelancongan kita lah. Bila sebut tentang Motek juga Ustaz Zuan, ada ramai orang mempertikaikan kemampuan Motek dalam melaksanakan undang-undang, dalam mempertahankan hak orang ramai, terutamanya dalam kes-kes yang kita pun tahu, kes-kes berkenaan dengan syarikat besar. Betul. Yang mereka menipu, mereka lari dari tanggungjawab dan seumpamanya. Motek tidak dilihat seakan-akan tidak mengambil sebarang tindakan, tidak serius dalam memperjuangkan hak mereka. Saya nak sentuh sikit bab ni. Kita kena tahu that undang-undang adalah undang-undang dan ianya digubal dan dikuatkuasakan di bawah Motek, Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan Negara Malaysia. Bila mereka kita nak sebut apa bila mereka nak kuatkuasakan nak mengambil tindakan di atas satu salah laku, maka ianya perlukan kepada perintah mahkamah dan sebagainya. Maka proses itu pastinya panjang dan sulit dan rumit. Betul. Untuk satu kementerian mengambil tindakan secara total, apalagi bila melibatkan wang orang ramai. Dia tak boleh terus freeze akaun syarikat, terus tangkap itu dan ini. Mereka perlukan proses dan perlukan perintah, dan mengambil kira wang orang ramai itu masih berada dalam syarikat itu. Betul. Kalau dia freeze dan segalanya diambil tindakan secara terus, maka yang akan rugi orang ramai juga. Betul. Kan kita kena faham juga, yang penting kita ni sendiri, kita buat tanggungjawab kita, seperti melakukan aduan, memfailkan saman ataupun tuntutan kepada tribunal dan sebagainya. Yang part kita kena selesaikan lah. Betul. Part mereka, saya percaya Motek tidak berdiam diri, dan saya harapkan semoga isu ini akan segera diselesaikan. Betul. Dan sepatutnya
orang ramai tidak lagi duduk dalam trauma kerana ini adalah urusan ibadah. Tak sepatutnya kalau pergi Hat Nyai boleh senang hati, kalau pergi Vietnam boleh senang hati, kalau pergi Kundasang boleh senang hati, kalau pergi Turki boleh senang hati, tiba-tiba pergi umrah susah hati. Sangat tak best lah, sangat tak best. Kita perjuangkan, kita sama-sama perjuangkan hak kita, tanggungjawab kita, berbanding kita menyalahkan dan lebih menakutkan kita berputus asa. Maka jangan. Okey, teruskan Abang. Okey. So, penilaian pertama tadi kita dah tengok kepada dia punya lesen lah. Okey. Macam yang cakap tadi, kenapa kena ada lesen, apa-apa berlaku, kita ada tempat untuk kita mengadu. Berbanding kita tak ada lesen tadi, awal-awal lagi dah kita tak tahu apa nak buat dah. Betul, betul, okay. betul. So, kali ni kita nak bagi tips lebih dalam sikit. Ini yang best sikit ni. Tadi kita dah tengok lesen, ini kita nak, bukanlah kita kata ni, ini adalah macam mana kita nak menghapuskan trauma kita tadi. Kita takut sangat ni, macam mana kita nak buat. Okay, syarikat tu dah ada lesen, pertama dah lesen dah. Apa seterusnya kita nak tengok daripada syarikat tersebut, kita pergi lebih dalam sikit. Okey, antaranya yang kita boleh tengok, kita boleh check dia punya, sekarang ni zaman online, kita check lah dia punya social media dia. Betul. Kita dah ulang-ulang kali dah sebut itu dah banyak ni. kali kan. Check mana lah mungkin satu syarikat yang bertapak dalam industri yang melibatkan orang awam. Betul. Kalau dia tu kontraktor kan, kerja construction, buat jambatan, buat tanam batu laut dalam, itu tak perlukan lah media sosial kan, sebab orang awam tak terlibat, tak tempah dia punya servis tu. Betul. Kan tak ada tiba-tiba orang awam telefon, awak kontraktor laut dalam ke, saya nak tu masuk dalam kolam rumah saya, tak ada. Kan, tapi apabila satu syarikat yang semestinya berkomunikasi dengan orang awam, bermuamalah, menjalankan urusan bersama dengan orang awam secara umum, datang daripada berbagai ceruk dan kampung dan sudut. Jadi sepatutnya syarikat tu mesti ada media sosial, bahkan bukan ada tapi aktif. Sepatutnya aktif kan, sepatutnya. Dan lebih pelik bila satu syarikat yang dikata dia ada 10,000, 20,000, 30,000 orang jemaah setahun, tapi kita tak jumpa satu orang pun yang bercakap, bercerita benda baik tentang dia. Betul. Kan? Ini kena tahu juga kan. Satu orang dia kata, saya Alhamdulillah bulan ni dapat terbangkan 1,000 orang jemaah. Bulan depan dia keluar lagi status 1,000 orang jemaah. Bulan depan sebut lagi 10 bas. Tiba-tiba tak ada satu orang pun yang kita tengok dia memuji orang ini ataupun memuji servisnya. Menyokong. Maka kita kena hati-hati lah. Tak ada gambar, tak cara ada untuk video. kita play around dengan media sosial begitulah. Kan kalau dia ni popular tapi tak ada orang pun yang sebut puas hati pergi dengan dia, ataupun we are talking about services. Betul. We are not talking about umrah insya-Allah terbang sampai Mekah memang akan buat umrah lah kan. Selesailah umrahnya. Tak pernah kita tak buat umrah kan. Lebih kurang begitu. Ya. Kita cerita sebenarnya, saya pernah fikir satu hal tau. Kalau kita buat industri ni sepatutnya bukan package umrah kan, tapi sebenarnya package ke Mekah untuk umrah. Maksudnya sebab umrah tu bukan package kita. Bagi saya lah, satu masa saya pernah terfikir benda ni. Umrah ni memang satu orang yang pergi ke Mekah, dia memang akan buat umrah ni. Okay. Jadi dia bukanlah di bawah package kita. Package kita adalah bagaimana kita menyediakan servis hotelnya, pengangkutannya, bimbingannya, begitulah. Tapi sebab uruf kita, kebiasaan kita menerima package umrah tu dan orang faham package umrah tu. Teruskanlah. Tak ada masalah. Saya saja berseluruh lah saja berseluruh. Jadi benda mudah kan. Saya pada hari ni semua ada media sosial, Facebook terutamanya semua ada. Check, mustahil tak ada orang yang menyebut tentang kenangan ataupun pengalaman dia bersama dengan satu syarikat pergi umrah. Kalau kita tak jumpa tu takut kita. Kan? So kita boleh tengok, kita boleh jadi betul syarikat dah ada. Kita tengok dia punya Facebook. Ada dua sudut juga bila nak sebut pasal review. Yang review dalam page syarikat tu satu hal lah. Sebabkan dia
dia full control by syarikat tu. Jadi ada setengah syarikat dia boleh delete dia punya bad review tu. Betul. Jadi tuan-tuan kena cari jugalah review personal daripada setiap individu yang terlibat yang berkaitan dengan syarikat tu. Cuma ada dua jenis review, ada review yang bagus, ada review yang tak bagus. Dan review yang bagus tu kita kena perhatikan juga, dan review yang tak bagus juga semestinya kita kena perhatikan. Tak boleh nak pukul rata asal bagus je kita kata memang bagus. Yang kata tak bagus pula kita kata tak bagus. Terus kita tak just boleh, tak jadi. boleh. Kerana manusia ni dia ada sudut pandang yang berbeza. Ada orang yang melihat sesuatu benda yang biasa itu sebagai bagus, ada pula yang melihat sesuatu benda yang biasa itu sebagai tak bagus. Jadi bacalah, kita tanya. Kalau kita boleh tanya, kita DM dia, kita tanyalah. Ya, betul. Kenapa tuan kata pergi dengan syarikat A ni tak bagus? Apa yang berlaku dekat tuan? Dan kenapa pula tuan kata dia bagus? Apa yang tuan rasa bagus kat situ? Begitulah. Betul. Kita nak membayar satu produk, satu harga yang besar. Bagi saya besar. Bagi Ustaz Azwan mungkin tak besar sangat kan? 9,000, 10,000 seorang. Kalau kita bawa 4 orang ahli keluarga, 40,000. 40,000 kan, apa yang kita expect? Kita boleh pandang-pandang, kita beli. Macam kita beli atau fufa kat tepi jalan, tak boleh. Dia mesti perlukan kepada penelitian. Apalagi perkara ini adalah perkara ibadah. Kita nak supaya kita mudah di sana, urusan kita di sana senang. Jadi kita kena cek betul-betul dengan teliti, dapatkan info yang solid daripada media sosial. Bila tak ada media sosial, saya personally akan kata saya red flag lah. Kalau saya terus lah. Sama juga macam orang minta kerja dengan saya. Saya tengok nama sekian. Lepas tu tengok resume dia bagus dalam, contohlah dia tulis dia buat marketing ni, dia buat ini. Tapi tengok Facebook tak ada, Instagram tak ada account media sosial. Saya macam, how do you do your business without media sosial kan? So ini satu benda yang pelik. Dia menongkak arus pada hari ni lah kata kan. So kalau macam Ustaz cakap, kalau boleh kita interact dengan bekas jemaah syarikat tersebut, kita tanya saja, ada nombor telefon, ada akaun DM, PM, boleh belaka. Kita proaktif, sebab yang nak terbang esok nanti ni kita. Kita sendiri, kita nak bawa mak ayah kita, takkanlah kita nak merisikokan penerbangan kita ni kepada satu benda yang kita tak pasti. Aku rasa okey ni. Bahasa profesionalnya kita panggil due diligence. Lebih kurang begitu. Dia kena check betul-betul, kena semak betul ke. Kalau dari sudut pelaksanaan ataupun deliver the services bagaimana kan, betul lah. Semestinya ada gambar, video. Sangat pelik pada hari ini kalau nak kata tiba-tiba kami adalah syarikat yang zuhud, kami tidak mengambil gambar ataupun video. Itu agak macam sangat sukar untuk diterima. Ya, betul lah. So jadi seorang yang lebih proaktif lah. Tengok pelbagai sudut. Dan apabila kita dah, katakanlah kita dah puas hati tengok review orang ramai, kita dah tanya bekas jemaah dia, kita puas hati dan kita pergi kepada syarikat tersebut, ada lagi satu benda yang kita boleh tengok lagi. Sebelum kita nak sign ataupun kita nak menerima package dia, satu benda lagi kita nak tengok, kita tengok agreement yang disediakan oleh syarikat tersebut. Ini kita kena teliti lah. It's not like bank agreement macam dia bukan begitu. Jual beli rumah tu, tapi at least dia mesti ada satu sudut yang dipanggil sebagai indemnity ataupun aku janji. Betul. Kan, aku janji apa tanggungjawab syarikat kita clear, apa tanggungjawab kita clear. Itu yang paling penting tuan-tuan. Kalau kita tengok Ustaz Zuan, ramai orang tak faham bab ni. Dia tak faham tanggungjawab dia apa, dia tak faham tanggungjawab syarikat apa. Betul. Dia pukul rata je. Dan yang paling teruk sekali adalah bila orang tak faham tanggungjawab syarikat, orang tak faham tanggungjawab dia, tapi dia letakkan semua tanggungjawab adalah tanggungjawab ustaz. Jadi gitu habis dipanggilnya, Ustaz Syarudin main sini kejap. Ustaz, kenapa hotel saya ni bentuk dia segitiga? Kan? Apa pula salah kawan tu? Kan? So benda-benda macam ni yang kita kena consider. Kena clear lah daripada awal. Kita kena ambil tahu sangat-sangat, kena faham. Sebab daripada sinilah kita akan dapat, sebenarnya kita akan dapat nilai
betapa telusnya satu syarikat dalam menguruskan manusia, terutamanya para jemaah dia, dan bagaimana telusnya mereka dalam muamalah, melibatkan harta yang mereka ambil daripada orang ramai. Kita nak ambil satu sen pun daripada orang, kita mesti ada akad yang jelas. Ini bayaran untuk apa, dan ini bayaran yang bagaimana, apakah konsep bayarannya. Betul. Dan apa pula yang akan berlaku sekiranya A, sekiranya B, sekiranya C. Jelas, bila kita clear, kita faham tanggungjawab kita faham tanggungjawab syarikat, kita faham tanggungjawab mutawif yang bawa kita, so ibadah kita menjadi senang ataupun perjalanan umrah kita menjadi clear, jelas. Betul. So kita tak akan salahkan sana, salahkan sini. Ini bila jadi satu masalah sikit dah salahkan. Ini syarikat lah ni kan. Dah macam tu dah. Jadi mengganggu, bukan saja mengganggu, kadang-kadang bukan mengganggu jemaah itu sendiri, tapi mengganggu satu kumpulan dah. Dah jadi begitu dah. So kita faham dan kita ambil tanggungjawab ni sebagai satu tanggungjawab yang benar-benar kita sendiri yang nak umrah, kita sendiri yang nak terbang, kita tengok betul-betul. Jangan tak apa, aku dah serah pada engkau ustaz buatlah semua. Bila dah jadi masalah, ni ustaz lah ni. Padahal mula-mula tadi kita dah kata ustaz tak apa, ustaz buat je. Ustaz buat macam ni saya ikut. Tapi bila jadi masalah, ni lah ustaz lah ni. Ustaz lah punya ni. Itu inilah. So ini antara tips-tips yang boleh kami kongsikan lah. Kalau kita nak memilih package umrah daripada travel, kita pilih travel yang betul. Kita tengok pelbagai sudut lah. Antara apa yang kita boleh kongsikan lah. Dan satu lagi lah ustaz, ini kalau katalah saya tak percaya lah dengan travel ni, memang ada juga orang begini yang memang kata, alah, aku baca banyak tempat lah sama je, itu ini yang paling saya dah jumpa juga tu yang dia kata semua travel sama je. Ataupun ada yang kata semua travel sama je, memang akan charge, memang akan ada hidden charge. Macam mana ayat dia? Dia kata travel ni biasa je, dia orang cari makan, iklan ni semua iklan untuk pancing orang je. Ada yang sampai tahap itu kan. Dan akhirnya mereka memilih satu jalan lagi. Jalan dia agak popular, semua orang nak buat jalan ni. Dia orang kata paling mudah lah jalan DIY. So macam mana ustaz? Kita nak tengok benda ni ustaz. Kempen DIY ni sebenarnya dah lama, dan kempen DIY ni ada yang terus solidly DIY dan ada yang dinamakan sebagai DIY tapi sebenarnya tak DIY. Hanya digunakan term DIY supaya orang percaya mereka pergi DIY supaya tanggungjawab mereka terlepas, tapi dalam masa yang sama mereka mengaut keuntungan lah. Walau macam mana pun, saya tetap teguh di atas prinsip saya, di mana umrah secara DIY itu adalah satu jalan yang tak patut dibuka kepada orang ramai. Banyak kawan-kawan saya pergi DIY, tapi kawan-kawan saya itu adalah kawan-kawan yang mereka ada latar belakang pelajar di sana, ataupun mereka datang daripada kalangan mutawif, kan, yang berpengalaman lah. Sebabnya tuan-tuan dan puan-puan azakumullah, isu bahasa bukanlah satu isu yang kecil di sana. Tuan-tuan mungkin tak fikir setahap itu, tapi kami di Salam Hijrah Holiday sebagai service provider, kami akan memikirkan sampai ke tahap ini. Dan begini juga caranya saya berfikir untuk keluarga saya. Bila sesuatu berlaku kepada kita, kepada saya, kepada keluarga saya ketika saya berada di luar negara, maka apa yang boleh saya usahakan? Even saya ke Turki, saya nak pergi Turki saya seorang-seorang, saya akan roja kawan saya kat sana. Dan saya bergerak kalau antara bandar ke bandar bersama dia lah. Saya tidak bergerak sendirian, melainkan saya sendirian ketika di hotel. Dan itu pun saya report kepada kawan saya ada kat sini. If anything happen, kita dah ready. Betul. Dan begitulah caranya service provider berfikir. Dan tuan-tuan, bagaimana tuan-tuan berfikir ketika tuan-tuan melaksanakan umrah DIY dalam situasi ibadah tuan-tuan sendiri tidaklah mempunyai sebarang jaminan dari sudut kelangsungannya, kelancarannya.
Boleh jadi ada bermacam halangan sehingga tuan-tuan gagal untuk fokus kepada ibadah kerana menguruskan keluarga dan sebagainya. Bagaimana pula dengan keadaan kesihatan, kan, kemalangan dan sesuatu yang kita tak boleh nak jangka. We are talking about something yang kita tak ada ilmu dan tak ada capacity, kita tak capable untuk uruskan. Apalagi bila kita langsung tak boleh bercakap bahasa Arab. Orang kata sekarang ni dah kempen Saudi pandai cakap Arab, pandai cakap English. Kan, tuan-tuan, yang tuan-tuan nampak bercakap English tu hanyalah di lapangan saja beberapa orang. Dari sudut technicality-nya memang masih lagi beroperasi dengan bahasa Arab, surat menyurat bahasa Arab. Tuan-tuan datang ke pejabat balai polis dan seumpamanya masih lagi penuh bahasa Arab, kan? Kalau tuan-tuan tak boleh berurusan dengan caranya orang Arab, maka tuan-tuan lupakanlah DIY. Dan yang paling penting, tujuan utama travel agency wujud dalam menguruskan umrah tuan-tuan, ianya adalah untuk memastikan kelancaran tuan-tuan supaya tuan-tuan dapat fokus dalam ibadah tuan-tuan, supaya urusan-urusan lain itu telah diuruskan oleh orang lain. Bab ni saya boleh pesan beginilah. Umrah ini bukanlah satu perjalanan yang mudah. Ianya melibatkan pengorbanan jiwa, masa dan yang penting sekali adalah harta. Kalau tuan-tuan masih lagi berkira dengan kos-kos pengurusan orang yang membantu, yang memudahkan supaya tuan-tuan dapat fokus kepada umrah ibadah tuan-tuan. Maksudnya kalau tuan-tuan masih lagi berkira untuk membayar kos-kos kecil ini, bagi saya tuan-tuan betulkanlah niat dan juga cara berfikir tuan-tuan, supaya tuan-tuan faham dan menerimanya dengan baik. Satu, bayaran yang tuan-tuan bayar selain daripada hotel dan perkara-perkara wajib itulah, asas tu perkara-perkara asas, hotel, pengangkutan, tiket penerbangan, upah mutawif dan juga upah travel agency yang dikenakan kepada tuan-tuan yang telah dirangkumkan ke dalam harga package itu. Ianya adalah satu bayaran yang baik. Saya mungkin dilihat sebagai seorang yang bias sebab saya CEO syarikat. Tapi tuan-tuan kena faham, bayaran itu adalah bayaran untuk memudahkan aku. Aku bayar orang ni, aku bayar syarikat ni untuk memudahkan aku, so that aku boleh fokus. Kalau tuan-tuan datang untuk umrah dan bersedekah, okey, masalan, contohnya tuan-tuan datang nak bawa duit 1,000 nak sedekah. So tuan-tuan pilih Salam Hijrah. Salam Hijrah dah terangkan begini. Okey, tuan-tuan bayar harga package umrah dan tuan-tuan boleh fokus untuk ibadah tuan-tuan dan juga sedekah tuan-tuan tu. Tuan-tuan tak payah fikir lain dah. Ni Salam Hijrah lah. Kalau tuan-tuan pergi travel lain saya tak tahu. Kan, ini tuan-tuan pergi sana. Kalau tuan-tuan pergi DIY, ada kos-kos tersembunyi yang tuan-tuan tak standby kemungkinannya, sehingga tuan-tuan tak boleh fokus. Nak sedekah 1,000 rial tadi dah jadi 10 rial, dia mampu sedekah kata. Dah digunakan. So benda-benda ni tuan-tuan mungkin tak sedar tahu, benda-benda ni sebenarnya sangat-sangat memberi impak yang besar dalam kelangsungan ibadah kita di sana. So sebagai kesimpulannya, bagi saya, lupakanlah DIY kalau kita bukan ahlinya. Betul. Kan, tuan-tuan boleh DIY ke tempat lain, ke Los Angeles, ke London, silakan DIY. Tapi Makkah dan juga Madinah sia-sia kalau kita tak pergi dengan penghayatan. Maka pergilah dengan travel agency, apalagi travel agency yang menyediakan bimbingan dan juga pelajaran yang baik yang disampaikan oleh mutawif-mutawif yang hebat, yang kita boleh ambil. Supaya kita boleh belajar banyak benda. Dan yang paling penting, sebaliknya, kita sebagai satu orang yang semakin baik, bukannya orang yang sama, waliyadzubillah, jadi orang yang lebih teruk pula. Kan, so begitulah. Jadi saya konsisten di mana DIY adalah boleh tapi bukanlah pilihan, dan bukanlah satu cabang untuk kita berikan jalan kepada orang ramai. Betul. So jangan mudah kita terpengaruh dengan
orang ramai dengan apa Kempen DIY. menjalankan DIY begini kan, katakan bayar itu saja, ini saja cukup, aku buat lepas kan. Macam kalau kita bukan ahlinya, lebih baik kita serahkan kepada mereka yang bertanggungjawab supaya urusan, kita kena ingat umrah ni kita nak buat satu benda yang ibadah. So supaya urusan ibadah kita mudah, betul kan penting sangat. Kalau kita tengok, kalau kita pergi dengan Salam Hijrah Holiday, urusan kesihatan kita selesaikan, betul. Urusan kematian kita selesaikan, betul. Apa takaful kita sediakan, betul. Memang datang untuk ibadah itu semata-mata kan. Kita nak fokus benda tu lah, insyaAllah. Benda-benda lain ialah urusan keluarga, urusan peribadi, mandi apa semua, tak adalah mutawif mandi kan. Tapi urusan tinggal fokus dengan benda-benda yang hari-hari kita buat lah, makan, minum, mandi. Betul. Dan kita nak tambah kita punya amalan untuk ibadah di Masjidil Haram, silakan. Betul. Kan dia tak adalah tiba-tiba nak kena angkut beg, seret beg, 3 hari sekali tukar, 2 hari sekali tukar kan. Jangan jadikan tuan-tuan mungkin seorang yang solo traveller, backpacker, hiking punya orang kan, camper kan, yang biasa 2 hari 1 malam, 2 hari 1 malam kan, tukar-tukar campsite. Tuan-tuan mungkin orang itu, tapi tinggalkanlah semua itu dan fokuslah untuk ibadah di Makkah dan juga Madinah. Ini bukan tempat ni untuk kita beraksi lah, untuk kita tunjuk pandai lah. Betul. Okay, insyaAllah. So saya rasa setakat itu sajalah perbincangan kita pada hari ini berkenaan dengan trauma penipuan pakej umrah. InsyaAllah semoga kita mendapat sedikit penyelesaian, sedikit kaedah bagaimana kita nak mengatasi perkara ni pada masa akan datang. Macam saya cakap tadi, tak salah untuk takut tapi jangan trauma. Jangan terlalu. Tak salah untuk berhati-hati tapi jangan sampai menghukumi semua pemain industri ni sebagai sama. Betul. Dan ini pun sama, ini pun tak boleh percaya, jangan begitu. Dan yang paling penting, jangan sampai trauma kita menjadikan kita lari daripada ketaatan. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala khairi khalqi Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.